Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas sains tahun 2, hari ini 22 April 2021 bersamaan dengan 10 Ramadan 1442 Hijrah. Baik. Untuk kelas sains tahun 2 hari ini, sebelum kita ber-PDPA di dalam kelas, minggu lepas, 2 minggu lepas, ada muallim terangkan mengenai unit 4 iaitu haiwan. Dah masuk pada yang keempat, haiwan, dan muallim ada terangkan mengenai bagaimana cara haiwan membiak. Ni kertas ni ada muallim bagi kepada kamu dalam kelas sebelum ini, dan muallim minta kamu tampal di dalam buku tulis kamu. Kamu boleh lihat semula cara pembiakan haiwan. Okey, muallim pun dah terangkan sebelum ini cara pembiakan haiwan, iaitu sama ada bertelur ataupun melahirkan anak. Yang mana berbeza dengan manusia. Kalau kita belajar unit yang ketiga, manusia hanya membiak dengan melahirkan anak. Okey, haiwan ini yang bertelur, ada dia bertelur secara banyak, ada haiwan yang bertelur secara sedikit. Sebagai contoh, yang bertelur banyak, penyu, katak. Yang mana bertelur sedikit, burung atau itik, dan sebagainya. Manakala haiwan yang melahirkan anak, begitu juga ada yang melahirkan anak secara banyak, sebagai contoh kucing atau tikus, dan ada yang melahirkan anak secara sedikit, sebagai contoh gajah. Okey, untuk kelas pada hari ini, muallim nak kita sambung pelajaran kita dalam tajuk kami serupa, kami berbeza. Muka surat 4. Untuk kami serupa, kami berbeza. Lihat buku teks muka surat 43 kamu tu. Anak beruan menyerupai induknya. Contohnya badan berbulu tebal, badak air, harimau dan belalang juga mempunyai anak yang sama seperti induknya. Semasa tumbesaran haiwan, ada anak haiwan yang serupa dengan induknya dan ada yang tidak serupa dengan induknya. Baik, begini. Haiwan, kita dah tahu kan, bila dia haiwan ni dia membiak dengan bertelur ataupun melahirkan anak. Ada haiwan apabila selepas telur dia telah menetas, sebagai contoh boleh lihat di sini, anak haiwan contohnya ayam. Ayam apabila telur dia telah menetas, maka anak ayam yang keluar daripada telurnya menyerupai induknya. Maksudnya dia menyerupai bentuk fizikal asal ibu dia. Contoh lain, gajah ataupun kambing ataupun lembu. Lembu sebagai contoh kan, apabila lembu dah melahirkan anak, keluar daripada perut lembu itu, lembu dewasa, maka fizikal yang keluar daripada perut lembu adalah sama seperti induknya. Baik, seterusnya kamu boleh buka muka surat 44. Manakala ada anak haiwan lain yang tidak menyerupai induknya, contohnya
kumbang, kura-kura dan rama-rama. Okey. Lihat perbualan antara Nisa dan kawan-kawannya ini. Ini anak kumbang, kura-kura yang dinamai sebagai larva. Anak kumbang kura-kura tidak menyerupai induknya. Ini pula larva rama-rama. Larva rama-rama juga dipanggil beluncas. Beluncas tidak sama seperti rama-rama. Okey. Tadi kita lihat bahawa ada haiwan dia bertelur ataupun beranak. Apabila menetas sahaja telur itu, apabila keluar sahaja anak dia daripada telur itu, maka anak itu menyerupai induknya. Dan di sini kita lihat contoh kumbang kura-kura dan rama-rama. Apabila telur dia menetas, anak yang keluar daripada telur itu adalah tidak menyerupai dengan induknya. Jadi boleh di sini kita fahami ada anak haiwan yang menyerupai induknya, ada anak haiwan yang tidak menyerupai induknya. Baik, untuk seterusnya, kamu buka muka surat 45, termasuk pada tajuk kita hidup haiwan. Haiwan yang bertelur akan mengalami perubahan tumbesaran daripada peringkat telur sehingga dewasa. Peringkat perubahan ini berlaku dalam kita hidup haiwan. Sini, tengok tu biar tahu. Hai, saya kata, mari lihat perubahan tumbesaran saya. Baik, tengok. Pada kita hidup haiwan yang asalnya daripada telur, yang bermula daripada telur, saya berubah menjadi berudu. Telur, apabila ada telur ini menjadi lama kelamaan dia bertukar menjadi berudu. Kemudian saya menjadi anak katak. Bila dia dah semakin besar sedikit, dia menjadi anak katak. Kemudian akhirnya saya membesar menjadi katak dewasa. Daripada anak katak dia menjadi katak dewasa, dan katak dewasa mengeluarkan semula telur, dan begitulah kitaran hidup katak. Dia dah apabila katak dewasa bertelur semula, dia menjadi berudu. Bila berudu menjadi anak katak menjadi katak dewasa bertelur semula, dan begitulah kitaran hidup haiwan. Baik. Bagaimana kalau kita hidup haiwan yang melahirkan anak? Sama sahaja. Dia asalnya daripada lembu dewasa ni. Lembu dewasa dia melahirkan anak lembu yang baru lahir, maka menjadi anak lembu. Anak lembu ini menjadi lembu dewasa semula, dan begitulah kita hidup lembu ataupun haiwan yang melahirkan anak. Baik. Jadi, untuk akhirnya bagi tugasan minggu ini, muallim nak kamu salin semula kitaran hidup katak di dalam buku tulis sains. Okey, kamu boleh lukis semula gambar katak, kitaran hidup katak ataupun kamu boleh buat tulis kitaran hidup katak. Kamu buat petak
tulis telur, kemudian anak panah menjadi berwudu, kemudian anak panah menjadi anak katak, anak panah menjadi katak dewasa, dan katak dewasa bertelur. Maka begitulah kitaran hidup katak. Baik. Okey, itu sahaja untuk minggu ini. Apa-apa persoalan boleh kamu tanya direct pada muallim. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.